Assalamualaikum. Apa khabar? Minta maaf minggu lepas tak dapat bersama dengan anda. Tapi hari ini kita kembali untuk berkongsi tentang pelbagai topik kehidupan. Nampaknya minggu lepas kita berbincang tentang isu suami isteri itu memang hangat sekali sambutan dia. Okay, hari ini kita nak mendamaikan sebab kita pun menghitung hari untuk masuk ke bulan Ramadan. Lebih kurang 3 minggu saja lagi. Okay, hari ini dah berapa hari ini dah 22 hari bulan. Okay, 23, 8, kurang 3 minggu lagi lah. Okay. 3 minggu tu macam-macam boleh berlaku dan kita harapkan semua dalam keadaan yang baik, sihat sejahtera. Dan saya pun ketika travel ketika di rumah pun memang akan cuba terbaik untuk menikmati makanan yang bersumberkan alam. Sebab macam banyak kita baca berkaitan dengan makanan ni, rupanya makin takut macam kita tak makan langsung tapi kita menjadi semakin berdisiplin. Macam-macam ilmu terdapat. Mungkin daripada orang Cina ada gaya hidup yang positif macam ni. Orang India apa yang dia makan. Orang Melayu ada dia punya diet sendiri dan juga orang Barat pun ada. Sebab lain muka bumi, lain dia punya keperluan. Macam di Afrika, lain keperluan makanan dia dengan cuacanya, dengan keadaan muka buminya. Asia lain, Barat lain, iklimnya lain. Jadi kita pun cuba untuk aplikasikan apa yang terbaik. Mungkin kita ni bukan di cuaca sejuk, jadi mungkin tak boleh ambil suatu makanan yang bersifat panas. Walaupun kita ambil makanan yang kategori makanan sunnah pun, kita juga ada ilmu dari segi kuantitinya. Kalau kita suka madu pun tak boleh lah kita ambil madu sampai 2 jug seharian. Jadi kena ada dia punya sukatan ataupun isi padu yang diperlukan. Jadi semua tu memerlukan kepada pembacaan sebab kita pun mungkin ramai yang tidak mengetahui tentang khasiat ya. Maksudnya secara mendalam. Kita tahu khasiat madu tapi tidak tahu perinciannya sebab kita hanya tahu khasiat tapi tak mengkaji secara ilmiah, tak dapat bentangkan. Contohnya macam kuantiti tu apa dalam dia, dalam madu tu apa dia punya komposisi. Kali ni senyum manis madu sebab senyum sebab dah boleh rentas daerah, tapi senyum sebab dah boleh rentas negeri kalau guna kenderaan tertentu. Senyum sebab kes dah di bawah 2,000. Senyum sebab makin hampir dengan Ramadan. Sebab kita ni kan memikul banyak sekali dosa, jadi tak sabar untuk memuntihkannya ketika musim Ramadan. Senyum semanis madu sebab ramai yang mungkin dapat berita gembira, dapat anak yang baru berkahwin, yang dapat naik pangkat, yang anaknya dapat masuk ke asrama penuh, dapat masuk ke MRSM, dah boleh kembali ke kampus, dah boleh anak ke sekolah, dapat kawan baru, dapat jumpa orang baru, dah boleh ke majlis perkahwinan. Sebab majlis kahwin ni pun itulah dia. Sebab kita ni memanglah kahwin tu nama pun kahwin kan, pastilah ada SOP-nya. Bukanlah orang kahwin tu dia serbu. Sekarang ni pun kita tengok majoriti majlis kahwin dia orang faham. Walaupun ada percarakan, tapi kalau kita nak bergambar, tak salah kalau kita buka setika macam pelitup muka tu dan untuk kenangan ya. Sebab pelamin tu hanya wujud sekali saja, lepas tu pelamin tu akan dismantle orang muka pelamin, jadi tak adalah kenangan. Jadi boleh bergambar tapi ikutlah kepada SOP-nya, bukanlah kita serbu peluk orang kat itu pasal. Macam saya pun hari ni sebelum ni banyak viral juga isu tentang saya jadi MC di Majlis Diri Syam tu. Tapi untuk makluman anda, sepanjang saya di MC, inilah majlis antara yang SOP yang paling ketat sebab melibatkan tokoh yang terhormat ya. Tak ada jemputan VIP, semuanya ahli keluarga sahaja. Dan ketika naik bergambar pun ikut group by group. Ahli keluarga, begitu. Sebab kita kan tinggal serumah, mereka kan tinggal serumah. Jadi pastinya SOP-nya berbeza dengan orang yang kita tak kenal. Okay, jangan buat spekulasi dan kita hidup aman supaya dapat tersenyum semanis madu. Okay, ada yang mungkin senyum manis madu sebab benda-benda yang mungkin ada yang bersifat material, dapat rumah baru, dapat kereta baru, dapat kerja baru. Ada yang mungkin sifatnya berkaitan dengan spiritual, mungkin anaknya khatam Quran ke, ataupun ada yang sembuh, mungkin kemudian ada yang sakit, ataupun ada juga yang bebas dari COVID-19, dapat keluar dari hospital. Kemudian ada juga mungkin yang sambil tu saya pegang madu ni, madu stick. Mungkin kadang-kadang orang akan cakap, kata Kefrizul, senyum semanis madu. Bila sebut tentang madu ni, rupanya macam-macam versi ya. Ada orang ni cakap macam ni, ada orang ni cakap macam tu. Katanya madu ni tak boleh guna sudu besi. Tapi saya jumpa dengan pakar A cakap ni, pakar B cakap ni. Jadi semua orang ada dia punya pemikiran dan hujah masing-masing. Sebab saya berjumpa dengan seorang pengaji namanya Dr. Cik Putih, katanya
Tak ada kaitan pun kalau sudu besi pun, sebab sudu bukanlah penyerap satu elemen tu. Dan urai secara kimia agak payah bagi saya. Tapi katanya tak ada masalah. Plastik ke, kayu ke, besi ke, okey. Tapi kalau tak ada sudu ke bekas ke, sekarang ni pun ada madu stick macam ni. Saya dapat ni dari madu tualang daripada Afiat. Okay, nanti anda boleh kontak nombor untuk dihubungi ya. Sebab ini memanglah kalau kita bagi anak-anak ke sekolah pun okey. Sebab madu ni saya dah ceritakan banyak kali memang bermanfaat. Dan kalau siapa yang demam ke, ada macam masalah tertentu ke, cuba rawat dengan madu. Saya tengok, saya pergi Afrika dulu, ada yang buat masker. Afrika ni memanglah mereka ni kulit hitam, tapi ada kecantikan yang luar biasa. Kulitnya bersih, sebab saya tengok dia buat masker madu ni ya. Dia buat masker, lain tempat, lain madu, lain tempat dia, lain dia punya impak. Tapi madu tualang ni memang jadi sebutan, memang unik sekali. Okay. Yang telah mendapat pengiktirafan sijil autentik dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebab ada madu yang dicampur, yang tak berkualiti, yang dicampur dengan gula. Kita tak mahu ya. Kita mahukan madu yang asli untuk kesihatan. Baik, kalau anda nak berkongsilah apa yang menyebabkan anda senyum semanis madu pada hari ini. Mungkin apa berita baik nak dikongsikan. Mungkin anda bebas hutang. Sebab antara orang yang paling kaya di dunia ini ialah orang yang tiada hutang. Kadang anda memang kaya tetapi ada hutang yang belum selesai. Ada orang yang memang kaya sebab dia tak terikat dengan hutang. Jadi itu antara peribahasa moden dapat saya kongsikan. Antara orang yang paling kaya ialah orang yang tiada hutang. Hutang ni banyak jenis. Ada hutang yang tak dapat dielakkan sebab demi survival kehidupan ya. Contohnya hutang dengan bank sebab dia perlu ikut jadual. Kemudian hutang kereta, kalau kita bayar cash pun rugi. Tapi eloklah kita bayar berjadual. Hutang apa lagi? Yang paling kita risaukan lah hutang dengan yang atas lah. Hutang 5 waktu, hutang puasa yang belum diganti, hutang zakat, hutang dengan kawan. Sebab kadang-kadang persahabatan tu bermakna tapi dicemari dengan hutang. Jadi tak best persahabatan tu ya. Persaudaraan ni tu memang indah tapi kadang-kadang bila kita berhutang tak bayar, kita sayangkan ukhuwah tu tapi sebabkan duit, ada yang bertengkar, yang bergaduh, kita tak maulah ya. Jadi yang terbaiknya ialah kita bebas hutang dan kalau tak mampu bayar sekarang pun kita doakan semoga ada jalan untuk keluar daripada bebanan hutang. Maksudnya ada peringkatnya. Walaupun nanti kita mati dalam keadaan tak habis hutang tapi dalam keadaan berjuang dan bermujahadah untuk settlekan apa yang perlu. Hak kepada yang atas, hak kepada sesama manusia. Okey, saya sebenarnya suka minum kopi dan tak kali minum kopi saya akan cuba elakkan gula putih tapi ganti dengan manisan yang lain seperti madu ni. Sebab kalau buat teh tariknya madu pun memang madu ni pun kalau nanti bazar Ramadan cuba awak tengok contohnya ayam bakar madu, apa lagi yang madu, teh tarik madu. Sebab bila ada madu ni impaknya berbeza. Ini terbuktilah bila ada madu ni dia punya rasanya luar biasa. Tapi kadang-kadang kita tak pasti macam mana cara penyediaan madu berkenaan. Adakah madunya hanya 5% saja, yang lainnya gula putih, ataupun madu yang diberikan seikhlas yang mungkin. Tapi kalau kita buat sendiri makanan di rumah, kita buat agak-agak teh tarik madu ke, kita akan pastikan tanpa gula tapinya lebih madu. Okey, madu ni kita boleh, dah lama kita tak makan benda yang boleh gigit macam ni ya. Tunjuk contoh lah ya. Yang boleh hisap je. Kadang saya pernah beli juga, tapi bila saya rasa gula. Tapi yang ni madu betul. Kemudian, bila kita beli madu dalam botol, pernah juga saya beli di kampung-kampung kan, di tempat orang asli. Bila buka tu, dia keluar wap kan. Ada teknik nak buka madu tu. Masa di hotel, ada kawan saya beli madu, bila dibuka je, meletup habis baju, cadar, hotel, bilik air, buku. Dia mengelembung wap tu. Tak dapat nak bayang lah. Madu meletup, habis semua. Kena belajarlah kalau beli madu botol tu, kena tahu teknik dia. Kalau tidak nanti habis rugi ya. Dia keluar, beruap-ruap. Kemudian takut juga kena semua kan. Susah nak hilang lepas tu.
Kalau kita beli yang madu stick ni, boleh minum ataupun makan yang berperingkat. Budak-budak pun boleh suka. Daripada makan yang jajan yang tak elok tu, kita beralih kepada madu. Ya. Yang segala ni madu stick, Afiat Energy, madu tualang berkualiti, disahkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, mendapat sijil autentik. Okay. Dan paling penting, madu halal, ada halal kat belakang ni. Lengkap dengan tarikh expired. Yang ni harganya RM10 je. Kalau di Malaysia Timur, RM12. Okay. Jadi apa ramuan dia? Ramuan dia 100% madu. Okay. Kalau buat teh tarik, saya punya style, kena suka ada aftertaste tu, rasa teh yang pekat, kemudian tanpa gula, tapi lebih bermadu. Susu pun lebih kurang saja yang cukup rasa. Okey, jom amalkan madu sebelum tidur dan selepas bangun tidur. Okey, bila saya bangun tidur je, saya ambil air putih mungkin dalam 2 gelas. Kemudian madu ni semua saya berlari ke aktiviti ke. Sebab nanti tidak Ramadan, kena standby madu kurma ke semua kan. Dan madu ni antara yang memberikan tenaga sepanjang hari. Sebab kalau saya keluar negara, pernah tempat di Bosnia, mereka memang guna yang ni. Okay, madu yang ada dia punya apa, bekas-bekas tu lagi. Okay. Air putih dan madu jadikan sebagai sahabat ataupun kopi hitam. Okay, untuk cergas ya. Okay. Tadi kita berkongsi tentang apa yang sebabkan anda senyum semanis madu. Sebab kita hari-hari nak dapatkan good news. Kalau kita baca portal ke Instagram ke, sekarang ni banyak komen yang terlalu negatif. Orang kahwin banyak komen negatif. Orang buat itu negatif je, semua negatif ya. Macam mana nak dapat madu kalau semua asyik dengan sindrom kebencian ya, kebencian yang melampau. Tapi kita kadang kita membaca daripada fake account yang tak ada identiti, itu pun kita faham, kita sanggup percaya. Sedangkan itu semua benda-benda yang mengarut ya, yang suka provokasi, yang suka membangkitkan kebencian, ditinggalkan. Kita nak mencipta ekosistem yang bernas, yang baik, yang mulia, sebab itu lebih membawa kepada kebaikan. Ya, kadang-kadang kita baca, baru je buka internet, dah caci maki, marah-marah, prasangka. Jadi kita nak pagi yang positif, sebelum tidur yang positif. Tapi kalau kita asyik membaca benda-benda yang agak menyakitkan hati, macam mana tidur nak tenang, solat pun tak dapat fokus kan, ukuah hancur sebabkan kita banyak mengambil aura negativity tu. Sebabnya kita kalau boleh nak cubalah seharian kita penat dampingan orang yang negatif ni, yang toxic ni, nak juga merawat diri ya, makan benda yang baik, bersahabat dengan orang yang baik, dengan lagu-lagu yang kita minat, buat benda yang kita suka, ada me time. Tapi kalau asyik terbeban dengan benda yang negatif ya, susah juga kan. Okay. Satu, jangan lupa untuk kita berjalan kaki sehari lebih kurang 10,000 langkah. Gunakan segala aplikasi yang anda ada untuk dapatkan steps yang anda inginkan. Okay? Minta maaf kalau ada yang terliur. Okay, saya ulangi tadi, madu stick, Afiat Energy, madu tualang. Sebab itulah dia rasa lain sikit, sebab madu tualang ya. Okay. Pohon tualang yang begitu tinggi, tempat lebah tertentu bersarang, dan juga ada kepandaian tertentu diperlukan untuk turunkan sarang lebah berkenaan. Lebah dalam bahasa Sanskrit ialah Madukara. Lebah dalam bahasa Sanskrit ialah Madukara. Okay, nama yang cukup unik. Tapi kalau ada nak buat nama anak pun okey. Nama perniagaan ke, dibuat teh tarik Madukara kan. Sebab ia lambang yang unik. Okey, kita nak sihat. Ambil madu, senyum pun kena semanis madu, tak akan membunuh siapa. Tapi banyakkan senyum. Kalau ada senyum semanis madu, elok kita salurkan kepada yang berhak lah.
Maksudnya kadang-kadang kita ni senyum yang melampau bimbang pula nanti tercetus fitnah dan godaan ya. Senyum itu beri pada yang sesuai, sebab jika anda kategori yang terlalu jelita ataupun terlalu kacak, perlu juga mengawal bimbang-bimbang ada yang cair dan juga mengikut anda pulang ataupun terpaut sayang ke. Sebab itulah dia ada yang sanggup menutup mukanya untuk mengelak daripada terlalu dipuja ya. Okey. Satu lagi, kalau ada sebarang resepi boleh kongsikan juga nanti di komen bawah. Kita nak mencipta resepi yang bahagia, resepi kehidupan, resepi masakan, semuanya yang semanis madu. Madu ni bukanlah ciptaan manusia tapi daripada haiwan dan disebut dalam Quran juga, yang mana bayangkan ya, ikut logik akal macam ni mereka ni mampu ataupun golongan lebah ni mampu menghasilkan satu yang hebat daripada debunga yang berkualiti. Mereka himpunkan ke dalam satu tempat, di hanya yang terbaik saja akan dikumpulkan di situ dan kemudiannya menjadi milik manusia. Sebab itu ada beruang ni, kalau tengok cerita kartun semua, anak-anak tengok beruang ni disukakan kepada madu. Barangkali untuk merawat dirinya yang terluka ataupun untuk memanaskan badan di iklim tertentu. Banyak sangat kajian tentang madu yang harus kita gali untuk kebaikan. Okey, tapi disebabkan saya ni memang susah nak tinggal tertarik, jadi bimbang juga nanti kalau penyebab kepada pelbagai penyakit. Jadi saya ambil tertarik, tapi saya pesan kepada orang kedai kurang manis ataupun tak ada gula, tapi gulanya saya berbekal lah dengan benda ni dalam beg ringan, senang dibawa ke mana-mana. Mudah je, kau tengok ni. Okey. Ada stick ni, harga RM10 je satu kotak ni. Okay, kalau rasa kurang tenaga, berlari ke apa, kita sekejap ambil ini dan kita hirup ataupun sedut. Okey. Nak berlari ke, tiba-tiba anda seorang yang pergi kerja banyak guna MRT, LRT yang panjang ke, boleh. Nak pergi bercangkul ke, nak pergi bersihkan tanaman ke, nak kerja binatang ke, mungkin ada orang dia berayam sebagainya kan, ataupun bermain dengan cucu ke, pastikan ada tenaga yang dihasilkan melalui madu. Okey, jangan lupa kunjungi Afiat Sinergy. Kalau siapa yang tak pasti ejaan, ini Afiat Sinergy. Cari madu stick, nanti kita dapat berkongsi kebaikan bersama. Disedoakan untuk anda, beri senyuman yang terbaik. Doakan hari-hari dapat good news, kebaikan dunia dan akhirat. Kalau boleh lamakan sujud, banyakkan doa, ya Allah aku amat mengharapkan rezeki darimu, jalan keluar setiap masalah yang dihadapi, kejelasan akal untuk bertindak, dan berilah yang terbaik untuk kehidupan. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selamat berjaya menemui bulan agung Ramadan. Kita bersedekah sebaik mungkin dan hidup baru, toksikkan, kita buang toksik jauh, kita cipta kehidupan yang baik dalam masakan, ramuan, jiwa dan kehidupan. Okay, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Maniskan madu, maniskan senyuman, semanis madu. Jumpa lagi. Selamat malam.